Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ya ibadillah, ittaqullah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun, wa amma ba'du. Alhamdulillah, kita rafa'kan setinggi-tinggi pujian kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia taufik dan hidayah dapat kita menyambung kembali kuliah menggunakan kitab Tafsir Ibnu Katsir, ataupun judul asalnya Tafsirul Quranul Azim, walaupun begitu dikenali dengan Tafsir Ibnu Katsir, yang mana Tafsir Ibnu Katsir disusun oleh Al-Hafiz Imanuddin Abdul Fida Ismail bin Umar bin Katsir Al-Khushairi Ad-Dimashq. Yang dia adalah satu ulama yang terkenal dalam bidang tafsir, dan juga bergelar sebagai Al-Hafiz, bermaksud dia menghafal beribu-ribu teks hadis. Sambungannya, qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain, amin ya rabbal alamin. Kita masih di dalam tafsir suratul Fatihah, yakni sambung pada ayat yang ketiga, Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim pada muka surat 30. Kita ulang, Ar-Rahmanir Rahim, yang bermaksud Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, iaitu ayat yang ketiga daripada suratul Fatihah. Penjelasan tentang makna Ar-Rahman Ar-Rahim telah dikemukakan dalam perbahasan basmalah, sehingga tidak perlu lagi diulangi, yakni Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan perbahasan kepada dua nama Allah ni, Ar-Rahman Ar-Rahim, diperbahaskan di dalam perbahasan yakni Bismillahirrahmanirrahim dalam tajuk basmalah yang lepas, yang mana kata pengarang tidak perlu nak diulang, dan kita boleh semak pada perbahasan pada bahagian basmalah. Basmalah tu Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qurtubi mengatakan, Al-Qurtubi adalah merupakan salah seorang daripada ulama tafsir yang terkenal. Yang ini beliau mengatakan Allah menyifati dirinya, ini diri Allah. Diri Allah tu zat Allah. Zat Allah tu namanya Allah. Allah tu ada zat. Zat dia nama tu Allah. Zat Allah tu nama Allah. Allah tu nama bagi zat Tuhan tu Allah. Allah menyifati dirinya dengan Ar-Rahman Ar-Rahim, yakni Allah ada sifat.
Allah Subhanahu wa taala ada zat dan juga sifat. Allah Subhanahu wa taala berbuat dengan sifat. Allah menjadikan alam ini dengan sifat qudrah. Allah Subhanahu wa taala mengetahui akan segala sesuatu dengan sifat ilmu. Jadi sifat zat satu, sifat satu. Apakah boleh terasing zat dengan sifat? Tak boleh terasing. Yang zat dan sifat itu adalah duduk bersama, ataupun sifat itu dia melekat kepada zat. Walaupun melekat tu tak berapa elok kita sebut, tapi dia memang sekali. Sifat dengan zat tu memang sekali ada. Contohnya warna kepada meja ni, warna ni adalah sifat bagi meja. Warna apa ni? Apa kelapa apa ni? Brown. Apa ni? Coklat ke apa ni? Dia punya warna ni adalah sifat bagi meja. Boleh berpisah antara meja dan warna, tak boleh berpisah. Sebab sifat dengan zat tidak berpisah. Begitulah Allah Subhanahu wa taala. Kita fahami ada zat dan ada sifat, dan sifat Allah itu tidak bercerai tanggal daripada zat dia. Dan di antara nama bagi sifat Allah adalah Ar-Rahman Ar-Rahim setelah Rabbul Alamin. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyifati dirinya dengan Ar-Rahman Ar-Rahim selepas daripada lafaz Rabbul Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ini ayat yang lepas. Ayat yang lepas perbahasannya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang ini segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang menguasai alam. Yang mana Allah Subhanahu wa taala meletakkan Ar-Rahman Ar-Rahim itu selepas daripada Rabbul Alamin. Sebagai apa? Sebagai bentuk taghrib, yakni anjuran sesudah menyebutkan tarhib, yakni peringatan. Dia ada dua istilah, taghrib dan juga tarhib. Taghrib ni anjuran untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Taghrib peringatan bagi mereka yang lalai daripada tanggungjawab berhadapan dengan siksa Allah. Jadi dua istilah, taghrib wa tarhib. Taghrib ni maknanya anjuran Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ketaatan, seperti solat maghrib. Itu adalah merupakan anjuran daripada Allah yang merupakan satu kewajipan. Dan sesiapa yang mengabaikannya, Allah Subhanahu wa taala mendatangkan tarhib, yakni peringatan, yang mana mereka akan berhadapan dengan siksa Allah. Jadi taghrib wa tarhib ni adalah dua istilah yang amat terkenal di dalam agama. Apabila ada taghrib, anjuran, di situ ada tarhib, peringatan, anjuran untuk melakukan ketaatan, dan ancaman peringatan bagi mereka yang mengabaikan melakukan ketaatan. Taghrib wa tarhib. Maknanya di sini jelas kepada kita ada anjuran daripada Allah Subhanahu wa taala dan juga ada peringatan daripada Allah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebut Ar-Rahman Rabbul Alamin. Allah sebagai Rabb. Rabb ni mencipta, mengurus, mentadbir, mengadakan, meniadakan, itu Rabb. Memberi manfaat, memberi mudarat, Rabb. Sifat rububiyah. Dan selepas itu Allah Subhanahu wa taala letakkan dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Cumanya dua perkara. Konteks seperti ini juga disebut dalam firman-Nya yang lain, seperti dalam ayat berikut, Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim. Dia bermaksud, katakanlah kepada hamba-hambaku bahawa sesungguhnya akulah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, dan bahawa sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih. Inilah konsepnya taghrib wa tarhib. Tengok ada dua konsep di sini. Tengok pada maknanya. Ini Allah Subhanahu wa taala menyebut Nabbi ibadi. Nabi itu pembawa berita, khabar. Nabak itu khabar.
khabarkanlah, kalau kita sebutkan khabarkanlah, katakanlah kepada hamba-hambaku ini adalah Ghafurur Rahim, bahawa sesungguhnya akulah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Wa anna azabi huwal azabun alim. Wa anna azabi huwal azabul alim. Dan bahawa sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih. Allah Ta'ala gabungkan situ. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dia adalah sebagai Tuhan yang maha pengampun lagi maha penyayang. Dan di sampingnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut juga azab dia adalah azab yang sangat pedih. Itu dia panggil tarhib, peringatan. Taghrib itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan tentang dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala maha pengampun dan maha penyayang. Dan di sebalik yang sama, jangan lupa walaupun Allah Ta'ala maha pengampun dan maha penyayang, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala di samping yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala ada azab yang amat pedih. Jadi dua perkara. Seseorang yang mencari keampunan Allah, dia akan dapat keampunan Allah. Seseorang yang mencari keampunan dan juga rahmat daripada Allah, dia akan mendapat Allah yang maha penyayang, dia dapat. Yang ini nak dapat rahmat, keampunan, kasih sayang daripada Allah, mesti patuh kepada Allah. Walaupun sebegitu, seseorang yang ingkar kepada kepatuhan kepada Allah, Allah Ta'ala kata wa anna azabi huwal azabul alim. Dan bahawa sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih. Itu dia panggil tarhib, peringatan. Di samping Allah Ta'ala itu ada kasih sayangnya, murahnya, tapi jangan bermudah-mudah dengan Allah. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala juga ada kekuasaan untuk mengazab hamba-Nya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa untuk memberi keampunan dan kuasa untuk memberi kasih sayang, Allah Ta'ala juga berkuasa juga untuk mengazab apabila hamba-hambanya ingkar kepada larangan Allah, ingkar kepada surahan Allah, membantah larangan Allah. Satu surahan itu untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Ada ketaatan yang berbentuk wajib dan ada yang sunat. Dan juga larangan itu ada bentuk yang haram dan juga ada bentuk yang makruh. Jadi dua keadaan itu hendaklah kita jaga. Apa yang Allah Ta'ala suruh, yang wajib, yang sunat, kita buat, kita lakukan. Yang Allah Ta'ala larang, yang haram, yang makruh, kita tinggalkan. Itu sebagai hamba. Itu hamba begitu. Dan apa kita perlakukan ke semua itu dah sebagai hamba yang soleh, hamba yang baik. Dan yang soleh, apa maksud soleh itu ada dua keadaan, yakni hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan makhluk, hablum minallah wa hablum minan nas, baik kita kepada Allah dan juga baik kita kepada makhluk Allah, terutama sekali sebab kepada manusia. Di mana kesemua itu adalah anjuran daripada Allah untuk kita ada hubungan baik dengan Allah, melakukan ketaatan kepada Allah, meninggalkan larangan Allah, dan juga berbuat baik kepada makhluk, terutamanya manusia. Jadi dua-dua itu adalah suruhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesiapa yang melanggar akan dua perkara itu, dia akan berhadapan dengan wa anna azabi huwal azabul alim. Juga firman-Nya inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim, surah Al-An'am ayat 165, yang bermaksud sesungguhnya Rabbmu, Rabb itu Tuhan lah. Tersebut Rabb itu sifat rububiyah, maksudnya pementadbir, mengurus, menghidup, mematikan, mengadakan, meniadakan, memberi rezeki, semua itu Rabb. Dan satu lagi ilahiyah, yakni hak untuk disembah. Dan kita ni sebagai hamba, ibad, hamba, dan sifat kita ubudiyah, yakni menghambakan diri kepada Allah. Sesungguhnya Rabbmu amat cepat siksanya, inna rabbaka sari'ul iqab, dan sesungguhnya dia maha pengampun lagi maha penyayang, wa innahu laghafurur rahim. Dua bentuk. Tengok bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan tentang dia, tentang Allah. Satu sudut Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut sesungguhnya Rabbmu, ini Allah, amat cepat siksanya. Dan sesungguhnya di sebalik yang sama pula Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut dan sesungguhnya dia maha pengampun lagi maha penyayang. Ada taghrib dan juga ada tarhib.
Cuma dalam ayat ni dia taghrib, dia punya tarhib tu dia terbaliklah. Maknanya tarhib dulu, kalau lepas tu baru taghrib. Mana dua-dua tu tetap ada. Nak menyatakan apa? Allah Subhanahu Wa Taala memang ada dua sifat itu. Kita tidak boleh berputus asa daripada keampunan Allah. Walaupun sebegitu, kita tidak boleh bermudah-mudah dengan keampunan Allah. Jangan kita ni sebab takut kepada azab Allah sampai putus asa kita sebab dosa yang pernah kita buat sebelum ini. Tidak boleh. Allah Subhanahu Wa Taala dia Maha Penyayang. Walaupun sebegitu, jangan pula kita ni sebab Allah Ta'ala Maha Penyayang, kita ni bermudah-mudah untuk buat dosa. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan Allah Subhanahu Wa Taala ada azab. Dua keadaan. Kita satu, tidak boleh berputus asa daripada keampunan Allah, rahmat Allah walaupun kita banyak dosa. Dan satu sudut yang lain juga, kita tidak boleh bermudah-mudah dengan dosa yang kita buat. Sebab Allah Ta'ala itu ada Maha sifat pengampun, sifat penyayang. Kan ada orang yang sifat dia macam tu, tak apa lah kita buat dosa banyak-banyak di dunia sebab Allah Ta'ala Maha pengampun penyayang. Allah Ta'ala tak mungkin janji, pandai dia cakap. Tapi jangan lupa Allah Ta'ala tu ada sifatnya untuk mengazab. Sebab kita hidup di dunia ni, Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Al-Quran dan Rasulnya agar kita berjalan di atas landasan yang ditetapkan oleh Allah untuk bahagia di akhirat. Itu adalah syarat untuk bahagia. Dan sesiapa yang melanggar syarat itu, dia akan berhadapan dengan azab. Yang itu ketetapan Allah. Walaupun Allah Ta'ala Maha Penyayang, Maha Pengampun, Maha Pengasih. Al-Qurtubi menanjurkan Ar-Ra merupakan peringatan, sedangkan Ar-Rahman Ar-Rahim merupakan anjuran. Boleh juga dipahami apa yang disebut oleh Imam Al-Qurtubi Ar-Ra. Jadi Ra di situ adalah merupakan peringatan. Peringatan mana? Tarhib. Dan Ar-Rahman Ar-Rahim itu pula sebagai anjuran, ini taghrib. Anjuran untuk minta ampun kepada Allah, anjuran untuk mendapatkan kasih sayang Allah, dan juga peringatan untuk jauh daripada dosa. Itu bentuk itu. Itu tuan faham tak? Konsep taghrib dan juga tarhib. Taghrib itu maknanya jangan dekatlah. Benda apa dia sebut sebagai taghrib, peringatan jangan dekat kepada itu agar kita tidak terjatuh kepada maksiat kepada Allah. Apabila Allah beri peringatan, jangan buat. Tapi apabila dalam sudut yang lain, apabila Allah sebut sebagai taghrib, di mana anjuran adalah kita menurut anjuran Allah. Beribadah, berpuasa, ngaji Quran dan sebagainya itu adalah merupakan anjuran daripada Allah. Termasuklah juga anjuran-anjuran ini kita dekatkan Allah untuk mendapat kasih sayang, untuk mendapat keampunan. Jauh daripada Allah itu daripada terjatuh kepada azab ancaman Allah. Itu bentuk dua itu. Dan dalam Sahih Muslim disebutkan hadis daripada Abu Hurairah. Dia berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Law ya'lamul mu'minu ma 'inda Allahi minal 'uqubah ma ta'ima ma tami'a fi jannatihi ahadun walau ya'lamul kafir wa ma 'inda Allahi minal rahmah ma qanaqa min rahmatihi ahad." Yang bermaksud seandainya seorang mukmin mengetahui seksa yang ada pada sisi Allah, nescaya tidak seorang pun yang bersemangat untuk meraih syurganya. Dan seandainya orang kafir mengetahui rahmat yang ada pada sisi Allah, nescaya tidak akan ada seorang pun yang berputus asa untuk mendapat rahmatnya. Ini sifatnya ada pada Allah. Jadi kita ulang, seandainya seorang mukmin itu orang beriman, lau ya'lamul mu'min, jika orang beriman itu dia tahu ma 'indallah, apa yang ada di sisi Allah, minan 'uqubah, yakni azab, siksa. Jadi bagaimana kalau orang mukmin tahu apa yang ada di sisi Allah itu dari siksanya, nescaya tidak seorang pun yang bersemangat untuk meraih syurganya. Takutlah. Sebab apa? Banyak perkara yang boleh menyebabkan seseorang itu terjerumus kepada neraka Allah. Nak masuk syurga Allah ni terhalang dengan nafsu. Syahwat kita ni tak suka. Yang ni perkara-perkara yang membawa kepada syurga. Syahwat memang tak suka solat, syahwat tak suka puasa, syahwat tidak suka solat berjamaah. Syahwat ni tidak suka nafsu. Maksud nafsu ni tidak suka untuk duduk dalam majlis ilmu.
Kalau berkenaan dengan kemungkaran, nafsu memang suka, maknanya berat lah. Dan begitulah kalau mukminnya mengetahui di sisi Allah tu ada azabnya, saya tak semangat nak masuk surga. Azab tu, azab Allah tu, jadi menyebabkan tak semangat nak masuk syurga. Sebab apa tuan-tuan? Sebab nak sampai ke syurga Allah tu memang berat. Memang berat. Nak sampai ke syurga Allah tu memang berat. Rintangannya cukup banyak. As-sijnul mu'minin apa? Jannatul kafirin. Dan seandainya yang kafir mengetahui rahmat yang ada pada sisi Allah, nasihat tidak akan ada seorang pun yang berputus asa untuk mendapatkan rahmatnya. Dan juga kalau orang kafir ni, dia mengetahui di sisi Allah terluas rahmat Allah, nescaya dia tidak akan putus asa untuk mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Habis. Di mana hadis itu sebutkan tadi, ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Yani dunia ni sebagai penjara bagi orang beriman, dan juga dunia sebagai syurga bagi orang kafir. Maksudnya orang berimannya dia berhadapan dengan berbagai-bagai aturan hidup, terikat dengan aturan hidup. Jadi berat, nak kanan ke kiri kena tengok hukum, nak ke depan ke belakang kena tengok hukum. Seumpama di penjara, beratlah. Dan orang kafir bagi mereka dia langgar semua. Sebab dunia ni dia anggap boleh buat semua. Mereka menganggap dunia tempat yang kekal, dan mereka tidak menganggap ada satu kehidupan yang lain. Bagi orang beriman ni dia beratlah. Dia nak masuk syurga dia memang berat. Terasa beratnya, nak ke kanan ke kiri tengok hukum, nak ke depan ke belakang tengok hukum, nak berkata tengok hukum, nak buat tengok hukum. Apa yang dikatakan oleh hukum, haram ke halal. Jadi terikat, terpenjara di dunia ini seperti penjara bagi orang beriman. Dan juga orang kafir ini bagi mereka dia ini seperti syurga, dia boleh buat apa sahaja. Dia tidak ada perkara yang menghalang bagi mereka. Begitulah gambarannya kita dengan kehidupan orang mukmin itu jadi berat begitu. Dan apabila kita tengok satu sisi yang lain, Allah Subhanahu wa taala ni Maha Pengampun dan Penyayang, maknanya legalah hati kita. Kita ambil satu contoh yang mudah. Sembahyang, kita ambil solat kita. Solatnya bagaimana? Intinya adalah yakni khusyuk. Khusyuk itu adalah inti kepada solat. Jadi bagaimana nak dapat khusyuk? Dan kalau orang tak khusyuk tu bagaimana ancaman orang tak khusyuk dalam sembahyang? Jadi berat. Jadi benda tu berat. Saya seolah-olah nak seolah kita setiap tapak tu berhadapan dengan azab Allah. Seolah begitu. Kita keluar masjid, kita berhadapan dengan azab Allah, rasa macam tu. Nak pegang sesuatu rasa haram, rasa halal, jadi benda itu berat. Jadi kita nak masuk syurga bukan semacam berat lah, nak masuk syurga kan macam ni. Tapi kalau kita tengok sisi yang lain pula, Allah Ta'ala mengampunkan perkara kita tidak mampu buat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang tidak mampu untuk kita buat, Allah Subhanahu wa taala tidak bebankan kita. Benda yang kita lupa tidak jadi satu dosa. Kita terlupa untuk beribadah, perkara yang fardu kita tidur tidak satu dosa. Kalau seorang tu dia belum balik tidak satu dosa. Jadi banyak perkara yang kata kembalikan pula di mana ada rahmat Allah di situ. Dan kerana itulah di mana anjuran agama ni agar kita sentiasa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab kita tu banyak dosa. Langkah kaki je kita berhadapan dengan maksiat mungkin. Kita buka handphone je kita berhadapan dengan maksiat mungkin. Kita buka TV di rumah kita pun kita berhadapan dengan maksiat mungkin. Jadi maksudnya itu yang dimasukkan hadis ini, tak semangat nak masuk syurga sebab berat. Sekeliling kita ni maksiat sahaja. Walaupun sebegitu, kita lihat pada sisi yang lain pula Allah Subhanahu wa taala ada sifat pengampun, sifat penyayang. Apabila kita ni rendah diri kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan kita. Dan kerana itulah setiap masa kita ni kena ada sifat khudu', rendah diri kepada Allah. Kita dalam solat kita khusyuk dan khudu', mesti ada khusyuk.
Yang khusyuk dalam solat itu hadir hati kita. Hadir dalam hati kita ni membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan khudu' dalam solat itu kita rendahkan diri kepada Allah, tidak mengingatkan perkara dunia. Ingat perkara dunia dalam solat itu umpama kita membesarkan dunia berbanding Allah. Jadi nak hadirkan ke semua itu, nak khusyuk dan khudu' dalam solat itu kadang-kadang berat juga. Walaupun sebegitu, Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha ghafurur rahim. Lepas solat saja kita astagfirullah, astagfirullah, ya Allah, ampun ya Allah. Sifat apa? Sifat rendah diri kita. Inilah yang dimaksudkan. Di antara dua itu, takut kepada azab Allah, harap akan keampunan Allah dan rahmat Allah. Semua itu ada pada Allah. Azab pun ada pada Allah, rahmat pun ada pada Allah, kasih sayang ada pada Allah, keampunan ada pada Allah. Jadi sebagai orang beriman, dia ada dua itu dalam diri dia. Dia nak buat satu perkara yang mungkar, dia takut azab Allah. Dan kalau dia terbuat pun yang mungkar, dia minta ampun kepada Allah. Sebab itu sifat manusia, kadang terlupa, kadang terlalai. Jadi itulah. Sehingga Rasulullah SAW sendiri pun sentiasa minta ampun kepada Allah. Rasulullah SAW ada dalam hadis menyebut 100 kali satu hari Rasulullah SAW istighfar, ada 70 kali satu hari Rasulullah SAW beristighfar. Nak tunjuk apa? Sebagai manusia. Walaupun Rasul itu adalah merupakan utusan Allah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ini Nabi Muhammad SAW tidak berkata melainkan wahyu yang diwahyukan oleh Allah, tidak berkata dengan nafsu dia, melainkan wahyu yang diwahyukan Allah. Walaupun sebegitu, ana basyarun mithlukum, kata Nabi dalam disebut dalam Al-Quran, ana basyarun mithlukum, aku ni manusia seperti kamu. Dan kenapa di sudut yang lain Nabi SAW minta ampun kepada Allah. Itu yang maksum. Nabi Muhammad SAW itu maksum, kita ni tidak maksum. Satu sudut kita takut azab Allah, kita usaha tidak buat kemungkaran, tapi kadang-kadang terbuat juga kemungkaran. Kita jangan putus asa daripada keampunan dan rahmat Allah. So sikap orang beriman, dia sentiasa berhati-hati. Inilah yang dimaksudkan dengan Ar-Rahman Ar-Rahim ini. Jadi kata ulama, maknanya masa kita hidup ni perbanyakkan takut kepada Allah, khauf, takut. Dan masa kita nak mati tu raja, mengharapkan, banyakkan mengharapkan kasih sayang Allah. Masa hidup ni takut kepada Allah. Kan ada dua sifat yang kita baca ilmu tasawuf, khauf dan raja, kan, takut dan juga harap. Takut azab Allah masa hidup ni sebagai benteng, tapi apabila kita dalam keadaan sakarat nak mati ni, kita mengharapkan banyak kepada Allah. Di waktu takut dah tak guna dah. Masa kita nak mati, mengharapkan keampunan Allah, mengharapkan kasih sayang Allah, mengharapkan syurga Allah. Jadi dua itu ada di dalam diri orang beriman. Sebab dua-dua itu ada pada Allah. Azab pun ada pada Allah, kasih sayang, keampunan pun ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pindah kepada ayat yang lain. Maliki yaumiddin. Ini ayat yang keempat daripada surah Al-Fatihah. Ia menguasai hari pembalasan. Maksudnya yang menguasai hari pembalasan. Sebahagian qura, ahli Quran, ahli bacaan membaca Maliki yaumiddin dengan meniadakan alif setelah huruf mim, yakni hilangkan mad asli itu atau mad tabi'i, hilangkan alif itu. Maknanya bacaannya Maliki yaumiddin, tidak dua harakah, Maliki yaumiddin. Sementara sebagian qura yang lain membacanya dengan menggunakan alif sebagai mim menjadi Maliki yaumiddin, dua harakah. Kedua bacaan ini benar dan mutawatir dan qiraat sabah. Maknanya dua-dua bacaan ini adalah betul, benar dan juga mutawatir. Maknanya sahih datangnya daripada Rasulullah SAW. Mutawatir ini maknanya yang menerima bacaan itu, yang menerima perkabaran itu ramai, dan mustahil untuk lupa, untuk silap dan menipu. Mana mutawatir ini khabar yang diriwayatkan oleh sejumlah periwayat yang cukup ramai. Dan mutawatir Quran ini dia setiap tabaqat, yakni setiap peringkat, setiap tangga, setiap lapisan itu ramai.
sahabat yang mendengar bacaan ayat itu ramai, dan mereka yang belajar dengan sahabat ayat itu pun ramai. Makna setiap tabaqat itu yakni diriwayatkan secara mutawatir. Dipanggil mutawatir sampai kepada habislah, sampai kepada kita. Sahabat yang mendengar bacaan Al-Fatihah contohnya ramai, sahabat terima surah bacaan Al-Fatihah daripada Rasulullah adalah ramai, mutawatir. Dan mereka yang belajar dengan sahabat-sahabat itu pun ramai juga. Dan mereka-mereka yang belajar dengan mereka yang pernah belajar dengan sahabat itu ramai sampai kepada generasi kita memang ramai. Sehingga satu huruf daripada Al-Quran itu pun kalau silap orang tahu. Sebab apa? Khabar Al-Quran itu khabar mutawatir. Setiap peringkat juga mutawatir, bukan satu peringkat saja. Kadang-kadang khabar ini peringkat yang pertama mutawatir, tabaqat yang kedua dah kurang. Tapi Al-Quran mula-mula dah mutawatir. Mutawatir maksud jumlah yang ramai yang mendengar khabar itu dan diterima oleh mereka yang kemudiannya. Tabaqat yang berikutnya adalah ramai juga. Dan ini mustahil ada kelupaan, kesilapan atau pakat-pakat nak menipu, mustahil. Itu Al-Quran. Dan begitu juga dengan qiraat yang ada ni. Qiraat yang sampai kepada kita ni mutawatir kesemuanya. Dan di antaranya qiraat ini yang tidak baca panjang, Maliki Yaumiddin. Di surah kita baca Maliki Yaumiddin. Itu betul. Tapi kalau kita pergi ke Morocco, sahabat-sahabat kita di Morocco Maliki Yaumiddin, tak ada panjang. Kita tak boleh lah. Kalau kita belajar Morocco pun balik ke surah Kampung Lombok tak boleh Maliki Yaumiddin. Sebab kena tengok adat orang tempatan nak raikan juga. Sebab kadang-kadang kalau tengok dalam ilmu usulnya al-adat muhkamatun, adat itu sebagai hukum. Qiraat ini ada berbagai-bagai qiraat yang mutawatir sah daripada Nabi. Walaupun sebegitu tak semua qiraat itu boleh dibaca di tempat kita. Sebab tidak semua orang yang alim kepada semua qiraat. Makmum ni dia mahir satu qiraat aja. Tiba-tiba kita balik daripada Morocco, kita baca Maliki Yaumiddin, habis memperakah dia orang. Sebab apa? Tak kena, adatnya tak kena. Al-adat muhkamatun, adat tu sebagai hukum. Orang tempatan baca Maliki Yaumiddin, ikutlah Maliki Yaumiddin. Itu qiraat yang sah juga. Memang itulah yang satu qiraat yang mutawatir sampai kepada Rasulullah SAW, ikut kepada adat. Walaupun sebegitu, kalau ada orang baca Maliki Yaumiddin pun tak salah lah. Cuma kalau kita diangkat sebagai imam, walaupun kita belajar di tempat yang baca Maliki Yaumiddin, jangan Maliki Yaumiddin. Azan. Tak. Minit. Morocco ni mazhab apa? Mazhab Maliki. Morocco ni mazhab Maliki. Setengah daripada mereka ni kalau takbiratul ihram lah, dan mereka tak perlu badan, mereka akan jatuhkan tangan. Itu biasanya mazhab Maliki. Dan biasa sahabat-sahabat kita daripada Morocco lah. Kalau kita duduk di Masjid Haram, Masjid Nabawi sebelah kita tu, dia tak perlu diri dia tu letak ke bawah tu, biasa mazhab Maliki. Allahu Akbar, Allah. Dah belum. Saya punya telefon dah bukan. Kata Malik berasal daripada al-milk, yakni kepemilikan. Al-milk, kalau kita belajar dalam, masih ingat dalam apa ni, muamalah tu, al-milk, yakni pemilik, kepemilikan harta. Jadi Malik, yakni panjang alif tu Malik sebagai huruf mad itu berasal berkaitan al-milk, kepemilikan. Sebagaimana firman-Nya, inna nahnu narithul arda wa man 'alaiha wa ilaina yurja'un. Surah Maryam ayat 40. Sesungguhnya kami mewarisi bumi dan semua orang yang ada di atasnya, dan hanya kepada kamilah mereka dikembalikan. Ini pemilik.
Kita ulang. Malik berasal dari perkataan al-milk, yakni kepemilikan, pemilik milk. Sebagaimana firman-Nya, "Inna nahnu narithul arda wa man 'alaiha wa ilaina yurja'un." Surah Maryam ayat 40. Ini bermaksud sesungguhnya kami mewarisi bumi dan semua orang yang ada di atasnya, dan hanya kepada kamilah mereka dikembalikan. Yani yang mewariskan itu Allah. Jadi kalau kita lihat pada konsep waris atau mewaris harta pusaka, pemilik itu siapa? Dan orang yang mendapat harta itu dipanggil sebagai orang yang mewarisi harta. Ada 25 golongan yang berhak mendapat harta pusaka, kan? Jadi nak dapat harta itu satu daripada yang cara dengan sebab harta pusaka. Nak dapat harta dengan cara harta pusaka, dengan jual beli, dengan hibah, dengan apa ni, betul macam itulah. Itu cara nak dapat harta pusaka, nak dapat harta. Dan di sini Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan sebagai waris, mewariskan kepada manusia, mewariskan, kami mewariskan bumi dan semua ada di atasnya kepada siapa? Kepada manusia. Nak mewariskan sesuatu, mana seseorang tu ada harta. Allah Subhanahu Wa Taala pemilik bumi ni lah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mewariskan bumi ni kepada makhluk yang dinamakan sebagai manusia. Dan Allah Taala menyebut wa ilaina yurja'un, dan kepada kami mereka akan dikembalikan. Siapa? Ini orang yang diberi kuasa ataupun diwariskan bumi ini. Manusia-manusia yang diwariskan bumi ini oleh Allah, mereka akan dikembalikan kepada Allah. Pemilik yang hakikinya Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan Malik, ini baca dengan pendek, Malik berasal daripada perkataan al-mulk. Satu al-milk, satu al-mulk. Baris tak sama, baris kasrah dan juga baris dhammah. Sebagaimana dalam firman-Nya, limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahhar, yang bermaksud kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini. Kepunyaan Allah yang Maha Esa lagi Maha mengalahkan. Pengkhususan kerajaan pada hari pembalasan tersebut tidak menafikan kekuasaan Allah atas kerajaan yang lain, yang kerajaan dunia, kerana telah disampaikan sebelumnya bahawa Dia adalah Rabb sekalian alam dan kekuasaannya itu bersifat umum di dunia maupun di akhirat. Berbeza dengan surah Al-Mu'min ini, Allah Subhanahu Wa Taala nak menyatakan Dia pemilik alam akhirat. Allah Subhanahu Wa Taala itu pemilik alam akhirat.
Dan walaupun sebegitu, kalau alam yang belum akhirat ni, siapa pemilik? Allah Ta'ala juga, di mana disebutkan di dalam ayat yang lepas, Maliki Yaumiddin tu, yakni Rabbil Alamin. Allah tu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah Subhanahu wa ta'ala alam seluruhnya. Alam sekalian tu masuk alam yang syahadat sekarang ni, dan juga alam yang ghaib yang kita bantu, termasuk alam syahadah ni, termasuk alam ghaib, alam malaikat, alam jin, termasuk juga arash, mustawa dan sebagainya. Itu adalah merupakan alam yang boleh nampak dan tak boleh nampak. Termasuk juga mahsyar itu adalah alam, termasuk juga syurga neraka itu adalah alam. Jadi kesemua itu milik Allah. Dan cuma ayat ini berbeza sedikit. Allah Subhanahu wa ta'ala nak menyatakan, yakni mengkhususkan pada surah Al-Mu'min itu adalah alam akhirat. Siapakah pemilik kerajaan pada hari ini? Hari ini itu hari bila? Hari mahsyar tu. Kepunyaan Allah yang Maha Esa lagi Maha menggalakkan, yang Maha mengalahkan, sehingga Imam Ibn Katsir menyatakan sesungguhnya alam ni ada dua lah kalau kita faham di sini. Pengkhususan kerajaan pada hari pembalasan tersebut tidak menafikan kekuasaan Allah atas kerajaan lain, kerajaan dunia. Allah Ta'ala khususkan adanya hari akhirat, sehingga Allah Ta'ala tanya siapakah yang pemilik alam ini pada hari akhirat besok, hari kiamat kelak. Allah Ta'ala tanya kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini, Allah tanya. Jadi makna itu khusus kepada alam akhirat. Walaupun sebegitu tidak menafikan alam ni, alam kita sekarang ni milik Allah juga. Dua-dua tu milik Allah. Sebab diumumkan dengan ayat yang kita baca dulu tu, Rabbul Alamin tu kan. Rabbul Alamin itu maksudnya Rabb sekalian alam. Alam sekalian tu termasuk alam yang ada ni dan juga alam kebangkitan. Ditambahkan kata Yaumiddin, hari pembalasan, kerana pada hari itu tidak ada seorang pun yang dapat mengaku aku sesuatu dan tidak juga dapat berbicara kecuali dengan izinnya, sebagaimana firman Allah Ta'ala. Di hari akhirat besok tidak ada siapa pun boleh bercakap melainkan dengan keizinan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nak menunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul menunjukkan kekuasaannya di hari akhirat. Di dunia ni Allah Subhanahu wa ta'ala beri kepada manusia untuk memilih, sehingga dengan sebab itu manusia itu kadang-kadang tak kenal siapa yang mencipta dia. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjatuhkan hukuman terus kepada orang yang salah di dunia ni, sehingga orang yang salah, orang buat maksiat kadang-kadang lebih kaya raya, lebih mewah daripada orang yang baik. Begitu, sehingga manusia ini lupa. Sebab Allah Ta'ala tidak jadikan dunia ini tempat balasan, sehingga seolah-olah manusia itu diberi kebebasan untuk memilih, tetapi di hari akhirat besok tak ada kebebasan untuk memilih, sehingga nak bercakap pun tak boleh, melainkan orang yang diberi keizinan oleh Allah untuk bercakap. Sebagaimana firman Allah, yauma yaqumur ruh wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adzina lahu ar-rahman wa qala shawaba. An-Naba ayat 38. Yang bermaksud pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Rabb yang Maha Pemurah, dan ia mengucap kata yang benar. Tengok dalam ayat surah An-Naba ayat 38, pada hari ketika ruh dan malaikat berdiri bersaf-saf. Ruh ni juga ada dinisbahkan kepada malaikat Jibril dan malaikat-malaikat yang lain tu. Kesemua malaikat-malaikat yang besar-besar, yang hebat-hebat ini berdiri dengan besar-besar, beratur panjang. Dan bagaimana mereka ni hebat ni. Allah Ta'ala jadikan satu makhluk yang besar, yang hebat, yang gagah, yang perkasa, di mana mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Rabb yang Maha Pemurah. Malaikat yang besar, yang hebat macam tu pun tak berani nak cakap apa-apa, melainkan dengan izin Allah. Manusia yang kerdil ini sudah tentulah tak boleh nak cakap. Sebab kita ni satunya dah takut sebab kita bawa dosa yang banyak. Bangkit-bangkit di mahsyar tak ada selai pakaian menutup badan kita. Dan setiap orang yang bangkit di mahsyar dalam keadaan tidak berkhitan, dan siapa yang bangkit di mahsyar juga tidak ada memakai selipar pun, itu disebut oleh
Hadis Rasulullah itu menakutkan dan mengenangkan dosa-dosa yang dibawa itu cukup menakutkan. Api yang tenggelam dengan peluh sekian-sekian banyaknya kan disebut dalam hadis takut. Memang itu dah menakutkan sehingga manusia pun tak nak bercakap pun. Ini makhluk yang tak salah ni, makhluk yang tidak ada dosa ni, malaikat-malaikat. Sehingga roh ni disebabkan kepada malaikat Jibril itu pun tak berani nak bercakap apa-apa, melainkan mereka-mereka yang diizinkan oleh Allah sahaja untuk berkata-kata. Dan yang berkata pada hari itu akan berkata dengan benar. Ini nak menunjukkan apa tuan-tuan? Hari yang amat menakutkan. Siapa yang pandai berhujah di dunia, di hari mahsyar nanti tak ada berani nak cakap. Yaumiddin, yakni hari pembalasan, merupakan hari perhitungan bagi semua makhluk. Ia disebut juga hari kiamat. Pada hari itu mereka diberi balas sesuai dengan amalnya. Jika amalnya baik, maka balasannya pun baik. Jika amalnya buruk, maka balasannya pun buruk, kecuali bagi orang yang diampuni. Yaumiddin, hari pembalasan. Yang ini mahsyar ni satu nama lah, Yaumul Mahsyar. Yaumul Hisab pun nama dia juga, tempat hari hisab. Yaumul Hasyar, tempat untuk dihimpunkan. Dan juga Yaumiddin juga ada nama kepada satu tempat tu juga, tapi nama banyak. Dan yang menunjukkan tempat tu amat menggerunkan. Di tempat itu adalah peristiwa yang amat besar, tidak pernah berlaku yang sebesar itu, sehingga namanya banyak. Di antara Yaumiddin, hari pembalasan. Yaumul Hasyr, tempat untuk hari dihimpunkan. Yaumul Hisab, tempat dihisab, banyak namanya. Dan pada hari itu mereka diberi balasan sesuai dengan amalannya. Jika amalnya baik, maka balasannya pun baik. Jika amalnya buruk, maka balasannya pun buruk, kecuali bagi orang yang diampuni oleh Allah. Ini tempat yang cukup takut ni. Pada hakikatnya, Al-Milk adalah nama Allah. Al-Malik adalah nama Allah Azza wa Jalla, sebagaimana firman-Nya, Wallahu alladhi la ilaha illa huwal malikul quddus salam. Dialah Allah yang tiada ilah, tidak Tuhan yang berhak untuk diibadahi selain Dia, Raja yang maha suci lagi maha sejahtera. Wallah, Dia Allah alladhi, yang tidak ada ilah, tidak ada Tuhan illa huwa, melainkan Dia yang ada nama Al-Malikul. Ini Al-Malik, itu nama bagi Allah. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala banyak menggunakan dia punya isim dhamir, isim ganti nama. Huwa itu makna ganti nama. Dia Allah. Alladzi itu isim mausul, la ilaha illahu, tidak ada ilah melainkan hu. Hu itu dia, balik kepada Allah. Makna isim dhamir itu. Yang namanya Al-Malik, yang kita tengah bincang ni, Al-Malik, yang penguasa, raja itu penguasa lah. Al-Quddus, yang maha suci. As-Salam, yang maha sejahtera. Ini nama-nama bagi Allah yang menggambarkan sifat Allah yang berkuasa, sifat Allah yang maha suci, suci daripada segala kekurangan. Maha suci Allah. Allah Subhanahu Wa Taala maha sejahtera. Kalau Ta'ala tak pernah sakit, tak pernah demam, sejahtera Allah. Yang sakit demam kita. Ini adalah nama bagi sifat-sifat Allah. Sifat Allah tu banyaklah, tidak tergambar oleh kita berapa banyak. Hanya Allah jua yang tahu. Dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim diriwayatkan sebuah hadis marfu' dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah bersabda, Aqna'us min indallahi rajulun tasamma bimalikil al-malaki wala maliku illallah. Yang bermaksud julukan yang paling hina di sisi Allah adalah seorang yang menjuluki dirinya Malikul Amlak, yakni raja-raja, kerana tidak ada malik, raja yang sebenar kecuali Allah. Maknanya seseorang yang menggelarkan dia raja kepada segala raja, gelaran itu adalah hina bagi dia lah. Allah Ta'ala amat tak suka orang ni kata dia ni raja kepada segala raja. Kalau dia kata saya raja, okey. Tapi dia kata saya raja kepada raja, raja kepada raja itu Allah. Allah tu raja kepada segala raja. Dan kalau satu orang dia kata saya ni raja kepada segala raja, Allah Ta'ala amat benci.
Bagi sisi Allah perkataan itu amat hina. Itu adalah untuk Allah saja. Wala maliku illallah, dan tidak ada raja kepada segala raja melainkan Allah. Dan dalam kitab yang sama juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah bersabda, Allahu a'lam, panjang ni kan ya. Nampak ada sengit sana sengit sini, kita tampuk lalu. Kalau teruskan juga bukan masuk. Dan ada ingat nak makan nasi lah semua. InsyaAllah kita pelan-pelan. Penting kita faham bagaimana surah Al-Fatihah ini surah yang spesial, menggambarkan bagaimana di situ nama-nama Allah dan menggambarkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan kerana itulah Al-Fatihah itu surah pembuka, surah pembukaan. Sehingga kalau kita kalau kita salat pun mesti nak baca surah Al-Fatihah. Mana di dalam rahsia yang cukup banyak. Ini kita ni hanya mengkhabarkan apa yang disebut oleh ulama. Rahsia itu lebih banyak daripada itu lagi. Ini setakat itu pun kita dah nampak gambarannya, kelebihan spesialnya surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma fa'alna bima 'allamtana waj'alna min 'ibadikas shalihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.